Okey, so kita sambung sikit lah yang ini. Okey, hari tu kan kita belajar tentang apa? Transistor kan sebagai switch automatik kan, dia guna sensor. Kalau untuk apa? Untuk menyala kan, untuk mentor menyala waktu malam, siang dia tak menyala. Kan macam lampu jalan tu, tu kita pakai PPC kan, PPC. Kalau untuk ni nak mengesan kebakaran kan, kalau dia terbakar kan, bangunan terbakar nanti bunyi buzzer kan. So nak kesan haba tu kita pakai sensor termistor. Okay, termistor. So kamu kena ingatlah ni simbol termistor, yang ni simbol PPC. Okay, dalam lita sensor ni kan. Okay, perasan tak kita ada perintang kat tengah ni? Perasan tak kita ada perintang kat tengah ni? Okay, dia ada fungsi perintang yang kat tengah tu. Fungsi dia adalah menghadkan arus fungsi dia adalah menghadkan arus. So fungsinya adalah menghadkan arus. Menghadkan arus. Jadi kerja menghadkan ke menghadkan? Sekejap Mana dia tadi? Betul ke ejaan ni? Menghadkan ke ataupun menghadkan? Respon. Menghad ke menghadkan? Menghadkan rasanya. Menghadkan. Okey. So fungsi dia adalah menghadkan arus. Okey, supaya apa? Kenapa dia nak menghadkan arus? Supaya transistor ni tak rosak. Okey. So dia akan menghadkan arus supaya transistor tak rosak. Sebab tu dia letak perintang, ada perintang kan kat sini kan. Sebelum sampai transistor dia ada perintang. Dia ada perintang di sini sebelum sampai transistor dia ada perintang di sini. So dia untuk itulah menghadkan arus supaya transistor tak rosak. Kamu jangan jawab mengawal arus kan tiba-tiba dia nak jawab mengawal arus. So mengawal arus salah. Mengawal arus ni bukannya kerja ni. Dia kerja apa ni? Siapa yang mengawal arus ni? Selalunya mengawal arus ni alat apa? Alat biostat kan? Betul tak? Alat biostat. Biostat yang mengawal arus. So jangan jawab mengawal arus kamu jawab menghadkan arus. Boleh? Faham ke? Boleh, faham. Okey. Lepas tu perasan tak kat sini dia letak apa? Okey, kalau dia letak TPC kat bawah ni kan mesti ada perintang kan kat atas. Atau macam ni kan, kalau dia letak termistor kat atas mesti ada, bawah tu mesti ada letak ada perintang kan. Okey, apa fungsi perintang dengan apa? PPC ni ataupun apakah fungsi ada perintang ni? Okey, ada dua tu kan. Okey, apa fungsi dia? Okey, dia ada juga fungsi dia, okey. Fungsi dia adalah supaya apa ni? Dua-dua ni. Kita letak dua-dua kan, satu atas satu bawah kan. Okey, supaya dia adalah ni, dia adalah sebagai pembahagi voltan. Okey. Kita letak, kalau PPC di bawah ada perintang kat atas kalau PPC di atas ada perintang di bawah kan. Kalau ada termistor di atas macam ni, kalau ada termistor di atas ada perintang di bawah. Okey, kenapa nak kena letak perintang ni juga, perintang yang R1 ni kan, kenapa nak kena letak juga? Sebab dia akan ni, dia sebagai pembahagi voltan. Okey, apa maksud pembahagi voltan? Maksud dia macam ni. Maksud dia, kenapa tak boleh padam ni? Okey. Maksud dia ni lah. Contohlah, kalau bawah ni PPC voltan dia 2 volt. So atas ni berapa volt? Dia hasil tambah bawah dengan atas mesti dapat ni. Mesti dapat voltan keseluruhan. So kalau bawah 2 volt, atas berapa volt? 4. Ya, 4 volt 4 volt. Sebab itulah R1 tu, okay, dia adalah sebagai pembahagi voltan. Sebab tu kita letak di litar atas, okay, ataupun di litar bawah. Okey. Kemudian kita juga boleh kira voltan tapak. Kita juga boleh kira voltan tapak. B tu apa? B tu base base.
B tu adalah base tapak. Okey, macam mana nak kira votan tapak? Ni kan votan tapak ni. Mana tapak? Ni lah. Litar tapak. Litar tapak kat mana? Kat bawah ni kan. Bawah kan. Kan kita ada belajar hari tu. Votan tapak mesti tinggi kan untuk hidupkan transistor ni. So votan tapak mesti tinggi. Jadi kita boleh kira sebenarnya votan tapak. Okay, dia ada formula dia iaitu votan tapak sama dengan bintangan tapak. Okay, base dia bintangan tapak per dengan bintangan tapak tambah dengan bintangan perbintang yang R1 tu, yang atas tu. Okay, kalau yang ni yang bawah tu kan. And then darab dengan votan keseluruhan. So kita akan dapat nilai votan tapak. So inilah formula dia, okay. Nak kira votan tapak. So bintangan tapak per dengan bintangan tapak tambah dengan bintangan 1. Bintangan 1 tu yang litar ni litar tepi tu. Jangan ambil litar yang tengah bukan. Dia litar yang tepi tu. Yang pembahagi votan tu. Okay. And then darab dengan votan keseluruhan. Okay. Faham ni? Boleh? Boleh. Okay, so dah boleh kita try jawab soalan. Okay. Kita jawab soalan yang cikgu bagi tu lah. Okay, rajah menunjukkan litar transistor. Okay, perbintang. Okay, litar transistor. Perbintang P mempunyai bintangan 10 kilo ohm. So dia punya bintangan dia 10 kilo ohm. Okay, untuk nyalakan mentol, beza keupayaan yang mementasi perbintang P mestilah sekurang-kurangnya 2 volt. 2 volt. Maksudnya kan votan tapak mesti sekurang-kurangnya 2 volt. Votan tapak dia. Barulah transistor ni boleh hidup. Okay, boleh on. Okay. Jadi beza keupayaan kan yang mementasi perbintang P. Beza keupayaan tu maksudnya votan lah votan. So votan P ni votan tapak lah. Mestilah 2 volt. Soalan tanya, apakah nilai tertinggi perbintang S apabila mentol menyala? Okey. Dia nak tanya bintangan ni. Yang S ni yang kat perbintang yang kat atas ni. Berapa bintangan dia? Okey. So pakai formula apa? Formula yang ada. Okey, 12 volt. 12 volt ni votan apa? 12 volt tu adalah votan Keseluruhan. Ya, keseluruhan. Dia dalam litar sekejap votan keseluruhan dia kat tepi ni. Sekejap dia tarik wayar ni dia pergi belah sini. So dia punya votan keseluruhan dia kat belah sini pula. Dia seperti dia lah. Dia nak tarik macam mana kan, dia nak pergi kat belah sini ke pergi sini ke, tapi sama je. Okey. Jadi nak kira votan tapak, formula apa tadi? Bintangan tapak per dengan bintangan tapak tambah dengan bintangan yang perbintang yang biasa tu. Yang pembahagi votan kan, bintangan yang kat atas tu darab dengan votan keseluruhan. Okey, votan tapak dah tahu kan berapa votan tapak? Berapa votan tapak? 2. Ya, 2 volt. Lepas tu bintangan tapak, berapa bintangan tapak? B tu tapak base tapak. Berapa bintangan tapak? Tapak ni kat bawah lah. Yang PPC ni, berapa bintangan dia? 10 kilo ohm. Ya, 10 kilo ohm. And then bahagi dengan bintangan tapak dia 10 kilo ohm tambah dengan bintangan yang R1 tu yang atas ni lah. Tak tahu kan. Tu yang kamu nak kena cari tu. And then darab dengan votan keseluruhan. Votan keseluruhan adalah 12 volt. Okay, so boleh tak kita cari? Boleh kan? Nak cari bintangan S tu. Okay, jadi 2 kalau kamu macam serabut nak tengok apa ni unit, tak payahlah letak unit dulu, tapi jawapan akhir mesti letak unit Okey. So cikgu buat macam ni lah 2 sama dengan 10 per dengan 10 tambah R1 sama dengan darab dengan 12. Okey. Lama kenapa ni? Okey, darab dengan 12. Jadi 2 sama dengan 10 darab 12, 120. Dah. Okey, cuba cari dapat berapa 2
Ni 10 tambah A1 sama dengan 120. Dah. Lepas tu, kenapa 12? Sekejap Lari pula ini. Okey. So 10 tambah A1 sama dengan 120. Ni 2 pindah ni buat apa ni? Macam bahagi. So dapat berapa? 120 bagi 2. 60. 60. So nak cari A1, rintangan dia 60. Ni pindah buat apa ni? Tolak 10. Tolak 10. So 60 tolak 10 berapa? 10. Ya. Sekejap Kenapa dia lari ni? Okey, jadi 60 tolak 10 dapat 50. Okey, unit untuk rintangan. Tadi kan masa kita masuk dalam formula ni, kita pakai apa rintangan dia? Kita tak pakai unit ohm, kita pakai unit apa? Kilo ohm. Kilo ohm kan. So jawapan akhir dia nanti mestilah kilo ohm. So 50 kilo ohm. Faham ke? Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Kalau kamu tak sure unit dia apa, kamu masuklah unit tu awal-awal masuk unit awal-awal nanti potong-potong dia punya unit, so nanti kamu akan dapat jawapan dia kilo ohm. Okey, so jawapannya 50 kilo ohm lah. Okey, nilai perintang S ni apabila mentor menyala. Okey, next kita pergi soalan lain pula. Nombor 2 dah. Okey, kita pergi nombor 3 pula. Okey, nombor 3. Dia kata namakan komponen P. Apa komponen P? Tengok ni P. Apa komponen P? Dia macam cahaya. Ya, perintang peka cahaya. Okey. Perintang peka cahaya. Kalau kamu nampak dia macam bentuk perintang. Lepas tu ada bulat kat sini. Lepas tu ada arrow ni. Tu perintang peka cahaya. Ataupun kamu boleh jawab je. Jawab apa? Jawab je ikut short form. PPC. Macam tu. Okey, apakah fungsi komponen P? Apa fungsi PPC ni? Kamu nak jawab apa? Apa fungsi PPC? Adakah kamu nak kata PPC tu dia macam dia sensor, betul tak? Dia tok kesan cahaya kan. Kalau ada cahaya dia rintangan dia tinggi kan. Sebab dia suka cahaya. Kalau tak ada cahaya rintangan dia tinggi pula. Kalau ada cahaya dia suka cahaya. So kalau suka cahaya rintangan dia apa? Rendah. Rintangan dia rendah. Kalau tak ada cahaya rintangan dia tinggi. Okey, so dia macam sensor lah, sensor. Okey, tapi nak jawab dalam soalan ni, kamu tak boleh jawab PPC tu adalah sensor tak Kamu kena kaitkan dengan transistor ni. So, kan kita dah belajar kan transistor tu sebagai apa? Switch automatik kan. So, kamu kena kaitkanlah dia sebagai switch automatik. So, kamu jawab PPC fungsi dia adalah mengawal voltan tapak. Okey. Mengawal voltan tapak secara automatik. Tu fungsi PPC. Jangan jawab sensor tau, tak ada markah. Jawab ni. PPC mengawal voltan tapak. Ni litar tapak mengawal voltan tapak secara automatik. Ada perkataan automatik. Okey. Boleh? Faham? Faham. Kalau soalan tanya apakah fungsi termistor? Termistor. Yang haba tu kan, yang dia suka haba. Bila suka haba, rintangan dia rendah. Bila tak ada haba, rintangan dia tinggi kan. So apa fungsi termistor? Kamu nak jawab apa? Termistor. Respon. Mengawal. Ya. Mengawal apa? Voltan kumpul. Ya, sama je ayat dia sama je macam PPC. Mengawal voltan tapak secara automatik. Ya, mengawal voltan tapak secara automatik.
Oh, kenapa kamu jawab watan pengumpul sebab thermistor kat atas Mana? Bukan sebab tu. Okay. Memanglah thermistor letak di atas tapi bukan dia mengawal watan pengumpul kat atas ni. Dia mengawal watan tapak ni yang kat bawah ni. Bila dia letak thermistor di atas barulah watan tapak tu tinggi kan. Sebab tu kena letak thermistor di atas. So jawapannya sama je. Mengawal watan tapak. Mana tadi? Mengawal watan tapak secara automatik. Okey, next. Apakah fungsi perintang AL? Tu. Sebelum sampai transistor ada perintang AL. Apa fungsi dia? Baru explain tadi. Respon. Untuk menghadkan arus supaya transistor tidak rosak. Ya, betul. Untuk menghadkan arus Untuk menghadkan arus supaya transistor tak rosak. Okey, next. Apakah yang akan berlaku kepada beza keupayaan? Okey, beza keupayaan tu watan lah. Okey, pada waktu malam. Okey, pada waktu malam. Bayangkan ni waktu malam. Okey, lepas tu kita, ni PPC. Ni PPC kan? Ni PPC. So, apa jadi pada watan PPC pada waktu malam? So, kita kena buatlah yang ni bila malam. Okay, PPC kamu tahu kan dia suka cahaya kan. Bila dia suka cahaya bintangan dia rendah. Bila tak ada cahaya bintangan dia tinggi. Okay, waktu malam ada cahaya ke waktu malam? Waktu malam ada cahaya tak waktu malam? Malam ada cahaya tak waktu malam? Tak ada kan? Tak ada. Waktu malam tak ada cahaya. So bila tak ada cahaya bintangan dia apa? Bintangan dia? Tinggi. Bintangan dia tinggi. Okay, tak ada cahaya. Bintangan dia tinggi. So bila bintangan tinggi, watan dia pakai formula ni. Hubungan dia berkadar terus ni. Kalau bintangan tinggi, watan dia? Tinggi. Ya, watan dia tinggi. So watan dia tinggi lah. Okay. Jadi kat situ soalan tanya apakah yang berlaku kepada beza keupayaan kan? Apa yang berlaku kepada watan pada waktu malam? Inilah watan ni VP ni kan. So watan dia tinggi lah. Watan tinggi. Watan tinggi. Ataupun watan meningkat. Ataupun watan bertambah. Okey, terangkan kenapa mentol tu menyala pada waktu malam. Kenapa dia menyala waktu malam? So kamu kena explain lah. Waktu malam tak ada cahaya kan. Bila tak ada cahaya bintangan PPC tinggi. Bila bintangan PPC tinggi watan dia tinggi. Maka watan tapak ni tinggi. Bila watan tapak tinggi bolehlah hidupkan transistor mentol menyala. Boleh? Boleh explain? Boleh. Ada nak tanya soalan ke? Tak ada. Okey, waktu malam tak ada cahaya kan? Tak ada cahaya. Jadi bintangan PPC tinggi. Bintangan PPC tinggi. Kejap, siapa pula yang korek dulu ni? Alamak, kejap Hello? Hello? Salam, ya. Oppo dah sampai dah sampai dah scan. Ada lepas tu dia kata petugas tu kata apa ya, dia suruh tunggu ni tunggu. Ya ke? Macam tu macam mana sebab sebab yang handle tu pun KKM. Jadinya mungkin Puan try hubungan Ustaz Hamdan sebab dia penyelaras program vaksinasi ni lah dia. Nanti saya bagi nombor kontak Ustaz Hamdan kat Puan saya forward. Yang baca account, yang baca account. Ada dah. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey.
Mana tadi sambung? Okey, so waktu malam tak ada cahaya. Bila tak ada cahaya, jadi bintangan PPC tinggi. So bila bintangan PPC tinggi, voltan PPC pun tinggi, betul tak? Voltan pun tinggi. Voltan pun tinggi. So bila voltan pun tinggi, maka voltan tapaknya tinggi. Bila voltan tapak tinggi, dapat apa? Dapat menghidupkan transistor. Dah boleh? Dapat ni. Respon. Hello. Dapat. Dapat. Okey. Next. Ni pula. Okey, dia kata apa? Mentol M berlabel 240 volt 60 watt. Mentol M ni 240 volt 60 watt. Mula menyala apabila VP. Okey, VP tu mana VP? Tu yang voltan tapak tu. Okey, kejap Kan cikgu kan bila nak padam ni kan dia jadi. Okey. So dia akan menyala bila VP nilai dia 2 volt. Maksudnya dia akan menyala, mentol ni akan menyala kalau voltan tapak ni 2 volt. Maksudnya mentol tu menyala. Maksudnya transistor ni boleh dihidupkan kalau voltan tapak dia 2 volt. Dan apa ni, bintangan bagi perbintang P pula. Okey, bintangan perbintang P dia bagi 10 kilo ohm. 10 kilo ohm. Ni. Okey, tentukan bintangan perbintang S. Dia suruh tanya ni, berapa bintangan perbintang S? Jadi nak selesaikan soalan ni macam mana? Samalah kita pakai formula. Okey. Ingat lagi kan formula tadi tu? Apa formula tadi? Voltan tapak sama dengan apa? Sama pula. Voltan tapak, okey, sama dengan apa? Apa formula dia? Bintangan tapak per dengan bintangan tapak tambah dengan bintangan yang perbintang biasa tu darab dengan voltan keseluruhan. Okey, so voltan tapak. Voltan tapak berapa? Dia dah bagi kat sini. 2 volt kan, sebab mentol ni boleh menyala bila voltan VP tu 2 volt. So 2 volt tu voltan tapak lah. 2 volt, bintangan tapak 10 10. Okey, kita buatlah 2 volt, ni 10 kilo ohm. Ni 10 kilo ohm tambah dengan bintangan ni tak tahu, nak kena cari. Darab dengan voltan keseluruhan. Okey, berapa voltan keseluruhan dia? Berapa? Respon. Berapa voltan keseluruhan? 6. Ya, 6 volt. Ya, betul, 6 volt. Okey, so kita pun buatlah. Okey, 2 volt sama dengan 10 darab 6, 60 kilo ohm volt. And then dengan 10 kilo ohm tambah dengan R1. Okey. Lepas tu 2 volt. Ni 10 kilo ohm tambah dengan R1 sama dengan 60 kilo ohm volt. So nanti nak cari R1. Okey, sekejap. 10 kilo ohm tambah dengan R1 sama dengan 60 kilo ohm volt bahagi dengan 2 volt. Okey. Jadi mana tu tadi? Sekejap So R1 sama dengan sekejap. Kita cancel 10 kilo ohm tambah dengan R1 sama dengan ni 60 bagi 2 30 kan, 30 ni potong tinggallah 30 kilo ohm. Okey. Lepas tu kenapa dia lari ni? Kilo ohm. Okey, so nak cari R1. R1 sama dengan 30 kilo ohm tolak dengan 10 kilo ohm. So 30 tolak 10 berapa? 20. Ya, dapat 20 kilo ohm. So dapatlah 20 kilo ohm. So dapatlah nilai perbintang R1 dia 20 kilo ohm. Faham ke? Faham. Faham. Okey.
Yang ni kan. Okey lah, tu settle lah kot. Okey, next. Kita pergi ni pula. Yang ni kan yang pasal yang mentor tu belum nyala kan. Dia kata votan tapak tu sekurang-kurangnya 2 vote kan. Sekurang-kurangnya. Ni minimum tau, minimum 2 vote. Dia lagi jadi sepatutnya lagi tinggi lagi bagus minimum je 2 vote. So lagi tinggi lagi bagus sebenarnya. Okay. Okay, next. Kita pergi pula ni. Okay, Swiss kendalian haba. Apakah komponen X? Okay. Apakah komponen X? Dia letak perintang ni, perintang biasa. So bawah ni apa? Kalau nak detect haba. Dia suka haba. Dia suka haba, okay. Siapa yang suka haba? Apa nama dia? Sensor apa tu yang untuk detect haba? Respon. Apa nama sensor tu? Thermistor. Ya, thermistor. So kan kat mana letak thermistor? Okey, dia sepatutnya thermistor kan letak di atas, tapi dia suruh isi yang bawah. So kita isi je lah. So X ni thermistor lah, mestilah thermistor kan. Dia nak lukis thermistor, lukis perintang macam ni. Lepas tu macam ni, macam ni. Okey, tu thermistor. Okey. Sepatutnya atas kan, tapi tak apa, dia suruh isi yang dalam X. So kita isi je supaya dia boleh tanya lagi macam-macam soalan. Okey. So apakah komponen X? Thermistor, dah lukis dah, ni simbol thermistor. Okay, next, namakan terminal ABC. A tu apa A? Ni transistor, A apa A? Bukan. A apa A? Tapak. Ya, A tapak. B apa B? Dia kat litar atas ni. B apa B? B adalah Pengumpul. Ya, B pengumpul. C? C apa C? C, dia point out. C. Siapa C? Okay, apa? Ya, pengeluar. Dia kan dalam transistor kan, tak kisahlah NPN ke, PNP ke. Okay. Yang A ni sentiasa tapak Yang B ni yang atas tu sentiasa pengumpul. Yang C tu sentiasa pengeluar. Okay, tak kisahlah apa ni NPN ke PNP kan. Kalau macam ni, ini arrow dia keluar ni. Bila keluar ni point apa ni? Ni point out. So kalau point out ni transistor apa ni? NPN ke PNP ni? NPN. Ya, NPN. NPN. Okay. So atas dia pengumpul, tengah tapak, bawah dia pengeluar. Pengeluar tu yang ada point out tu. Kalau dia point in, okay, point in ni tapak, okay macam ni kan. Okay, ni cikgu buat point in. Sama je, kalau dia point in, pun dengan sini pun kita panggil pengeluar juga okay. So ni point in, so yang ni pengeluar, yang ni apa? Ni tapak, yang atas ni pengumpul. Okay. So litar di atas sentiasa jadi pengumpul. Sebab tu litar pengumpulnya di atas litar pengumpul di atas. Faham? So atas tu pengumpul. Okay. Ni tengah tapak, bawah ni pengeluar. So kalau dia point in, kita panggil transistor apa ni? P. Ya Allah. Point in, transistor apa? PNP. Ya, PNP. Kenapa lah lari ni? Transistor PNP. Point in. Okay. So apa-apa transistor pun NPN ke PNP ke sama je. Tapak dia kedudukan yang sama, pengumpul dia pun kedudukan yang sama, pengeluar dia pun kedudukan yang sama juga. Beza dia pengeluar dia kalau point out lah. Kalau point in lah. Faham? Faham ke tidak? Faham. Okay, faham. Okay, dah faham. Next. Okay, untuk menghidupkan mentol, beza keupayaan, beza keupayaan untuk votan yang mementasi X mesti paling kurang 4 volt. Sekurang-kurangnya 4 volt. Maksudnya inilah paling minimum pun nak hidupkan transistor ni, 4 volt. Ya, awal dia lari pula kat sini. Okay, 4 volt. So dia kata
Apakah bintangan X apabila mentol menyala? Okey. Cikgu pelik lah, kenapa letak Mr ni kat bawah? Tak pelik kan? Korang pelik tak? Patutnya letak Mr ni kat atas. Tak apalah, kita layan je lah soalan dia. Mak tadi. Okey. So, apakah bintangan X? Dia tanya pula, apakah bintangan X ni? Berapa bintangan dia ni? Apa ni, jadi untuk perbintang yang atas ni dia dah bagi dah 5 kilo ohm. So kat sini kamu kena cari bintangan untuk tapak base ni. Bintangan tapak dia berapa? Voltan tapak dah bagi dah 4 volt. Ni 10 volt tu voltan keseluruhan. Okey, so kita pun kira. Okey, jadi voltan tapak sama dengan apa? Bintangan tapak tambah dengan bintangan salah. Bintangan tapak per dengan bintangan tapak tambah dengan bintangan perbintang satu darab dengan voltan keseluruhan. Okey, so voltan tapak 4 volt. 4 volt, bintangan tapak tak tahu, tu yang nak cari tu. Tambah dengan bintangan 1 5 kilo ohm kan, 5 kilo ohm. Darab dengan voltan keseluruhan 10 volt. Ni 10 volt. Okey, boleh kira tak bintangan tapak dia? Cuba kira dapat berapa? Dah kira dah. So 4 ni R dapat 10 R lah kan. 10 R per dengan apa dengan apa ni? 10 dah 10 bintang akhir. Ni RB tambangan 5. Okey. Dah boleh cari? Dapat apa? Ni dapat ni 4 RB tambah dengan 5 sama dengan 10 RB. 4 darab RB ni 4 RB, 4 bintangan tapak tambah dengan 4 darab 5, 20. Okey. Ni cikgu nak tukar position sekejap ni. So 10 bintangan tapak sama dengan 4 bintangan tapak tambah 20. Dah boleh cari bintangan tapak? Buat apa? Ni 10 RB. Bintangan tapak ni pindah jadi apa ni? Respon pindah jadi apa? Tolak 4 bintangan tapak sama dengan 20. So 10 tolak 4 berapa? 10 tolak 4 6. 6 bintangan tapak sama dengan 20. Sekejap, 6 bintangan tapak sama dengan 20. So bintangan tapak dia 20 bahagi 6 dapat berapa? Bagikan dapat berapa? Ya, 3.33 kilo ohm. Okey, unit kilo ohm lah, bukan ohm sebab daripada atas lagi kita dah ambil unit yang kilo ohm ni, yang 5 kilo ohm ni kan. 5 kilo ohm. So mestilah bintangan lain pun jawapan dia kilo ohm juga. Okey. Boleh? Boleh. Okey, last. Alah, dah last 2 minit lah. Sekejap. Okey, apakah yang berlaku kepada mentol X apabila bintangan X ialah 1 kilo ohm lah?